Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita telah pun sama-sama berselawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah kita akan teruskan ya, tuan-puan muslimin muslimat, dengan tajuk kita pada hari ini. Apa tajuk tuan-puan? Ada tulis besar belakang. Patutlah confident jawab Ya, padahal baru tahu tajuk kan? Kisah wanita dalam Al-Quran. Pertama sekali, sahabat-sahabat, tuan-puan sekalian. Tuan-puan suka tak dengar cerita? Suka kan? Ya, dalam Quran ada cerita tak? Ada. Ada kisah-kisah, ada cerita-cerita. Dan kita manusia memang suka dengan cerita. Ustazah teringat tuan-puan sekalian, ni sajalah nak cerita. Ustazah makin buat duit dengan bercerita ni. Masa umur berapa tuan-puan? Sekolah rendah. Dah ada idea dah. Ni kalau subtitle kena tulislah, jangan tiru aksi ini. Ni betul-betul ni tuan-puan, sekolah rendah, datang sekolah awal. Di rumah kita dokek dengan sekolah Jompol tu kan. Datang sekolah awal, ustazah ada satu buku tuan-puan. Tunjuk kat kawan-kawan dalam kelas tu, buku tersebut, ustazah tulis tajuk-tajuk cerita. Dia boleh pilih tajuk mana dia nak, bayar seposen, ustazah akan cerita tajuk yang dia pilih tu. On the spot cerita datang. Punya pandai bercerita tu. Macam-macam tajuk. Ibuku ibumu jua ada. Hantu Bukit Putih ada. Tu wajib tu cerita hantu Bukit Putih tu. Ada. Budak-budak yang datang awal tu kawan-kawan lah. Mesti akan ada lah kan yang duit dan seposen habislah kat dengan cerita. Dapat ya 7% sehari. Hasil bercerita. Cuma jangan esok pagi suruh cerita yang sama. Cerita dah lain. Sebab itu memang datang on the spot. Kemahiran bercerita. Masa kecil-kecil tu lah kerja ustazah. Ya? Adalah pengajaran dan cerita tu. Budak-budak ni tahu tu reka sendiri. Tapi dia nak dengar cerita tu. Terutama cerita hantu. Masa tu tuan-puan, cerita hantu yang paling hot, hantu kom-kom. Ingat ni tak? Sampai kan siangnya cerita pasal hantu kom-kom ni saja nak cerita dulu. Sebelum cerita ni, kisah Quran ni. Ya, ingat lagi Abah balik taman Masjid Jompol lepas maghrib. Selalu Abah tak balik. Abah selalu tunggu sampai Isyak. Hari tu Abah balik. Pasal gigi dia tinggal. Jadi bila Abah, ini betul-betul ni tuan-puan, ya, teragak ni cerita ni Abah bila bagi salam, suara lain. Lepas tu dimain ni kita, Assalamualaikum. Siapa tu? Kita tanya. Dia tahu kita takut kan, sekolah rendah. Assalamualaikum. Kom. Menyaritlah rumah tu. Ya? Tu cerita, esok pagi cerita kat kawan. Dapat seposen. Macam mana boleh sampai dapat duit tu tuan-puan? Ada orang nak bayar tu. Itulah lumrah kesukaan manusia. Dia suka dengan cerita. Kan? Yang filem-filem yang jual kat panggung wayang tu cerita ke apa benda itu? Cerita. Ramah dengan cerita. Buat cerita pun ramah. Ya, suka buat-buat cerita. Tetapi sahabat-sahabat muslimat sekalian, cerita orang lain kita boleh petikai lagi. Ini faham tak ni sekat Negeri Sembilan motor dah ni. Cerita orang lain kita boleh petikai lagi. Betul tak betul dia cokok tambah Tapi cerita dalam Al-Quran, kisah dalam Al-Quran, jangan kita petikai. Kisah dalam Al-Quran, tuan-puan, tak sama level macam kisah-kisah yang manusia bagi. Kisah dalam Al-Quran ini adalah firman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah. Ada fungsi dia, ada peranan dia.
Kalau tadi Ustaz cerita, Ustazah sekolah rendah, jah 2, jah 3, buat cerita nak duit 1% tu. Tapi dalam Al-Quran, tuan-puan sekalian, walillahil mathalul a'la. Dalam Al-Quran, ada peranan kisah-kisah dalam Quran. Antaranya sahabat-sahabat sekalian, kita boleh merujuk kepada surah Hud ayat 120. Siapa hafal angkat tangan saya bagi hadiah. Ni ada kosong pergi umrah ni. Surah Hud ayat 120. Dora-dora Google dia. Okey, saya bacakan ayat dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. Sadaqallahul Azim. Antara lain, sahabat-sahabat sekalian, cerita-cerita yang kami ceritakan kepada kamu. Siapa kami ni? Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada manusia dalam Quran. Nak buat apa? Allah ceritakan pasal Rasul, cerita pasal Nabi, cerita pasal orang-orang soleh. Ya, dalam Al-Quran nak buat apa? Manuthabbitu bihi fuadak. Nak meneguhkan hati paut tu. Nak kuatkan semangat tu. Nak mantapkan keyakinan tu. Sebab kadang-kadang tu sahabat-sahabat, ibu-ibu sekalian, hati kita ni lemah. Betul ke tak betul ni? Siapa sini rasa hati kadang-kadang lemah angkat tangan? Semua dah kuat hati. Dah lah tu kan. Wallahualam lah, kita makan lah. Ya, berhentilah ceramah nampak. Tuan-puan, ni jujur-jujur je kata. Siapa yang pernah rasa bahawa hati dia lemah? Ustazah angkat tangan. Kadang-kadang hati kita lemah, tuan-puan. Hilang semangat kita, tuan-puan. Asyik cakap, biarlah mak mati. Ada tak? Cakap dengan suami pun tak apalah bang. Rasa bulan Zulhijjah ni saya mati. Sebenarnya semangat dia dah lemah. Hati dia dah lemah, tuan-puan. Bukan nak mati benar dah. Hati dia dah lemah. Semangat juang dia dah lemah. Jadi kita tu macam tu, tuan-puan sekalian. Ada masa hati kita lemah. Ni bateri lemah. Ni 10 kali tukar kan ni. Okey. Macam ni lah. Macam ni lah. Hati kita kalau lemah macam itulah. Ya, tak terdengar kan? Macam tu lah. Ini makna real nak tunjuk. Ada masa kuat, ada masalah lemah. Tuan-puan kalau lemah hati, suka tak dengar orang bercakap? Mungkin ada yang suka, ada yang tak suka. Mari kita survey. Siapa bila hati yang lemah, dia nak mendengar orang bercakap? Angkat tangan. Okey, 18 orang. Siapa bila hati yang lemah, dia tak nak dengar langsung orang bercakap? Angkat tangan. Weh, lain ramai. Tuan-puan, ustazah, kalau hati ustazah lemah, ustazah nak dengar orang bercakap. Tapi kita tengok, tuan-puan. Kena tukar. Tapi kita kena tengok. Siapa yang nak bercakap tu, apa yang dia nak cakap. Sebab kadang-kadang ada percakapan orang yang lebih teruk melemahkan hati kita. Ada percakapan orang yang mengangkat semangat kita. Ustaz teringat tuan-puan, ada seorang sahabat dulu, pernah cerita lama-lama lah. Dia ni belajar pandai. Tuan-puan jangan marah, biasa ni. Okey. Dia belajar pandai tuan-puan, sampai master. Mungkin boleh tengok ni. Testing.
ke sebab sangkut kan ni? Dia tak. Bismillah. Okey. Okey, dah dengar dah? Sahabat ustazah tu tuan-puan belajar sampai master lah. Maknanya belajar tinggi. Tapi suami kojo itu tuan-puan tak cukup tinggi lah. Gaji rendah benar. Jadi duduk ke rumah setinggan. Kalau tuan-puan ingatlah siapa pernah duduk Kuala Lumpur, ada rumah setinggan Kerinci. Kan? Pernah duduk situ tak? Masya Allah ya. Rumah setinggan Kerinci. Jadi anak duduk kat situ. Bila orang datang tuan-puan, ni sahabat tu cerita. Dia tak nak ajak anak beranak, saudara mara. Okey, tak apa. Ya, letak satu di sini mic. Dia tak nak dia tak nak ajak saudara mara datang sebab apa tuan-puan? Pasal mulut ni. Dia boleh terima kemiskinan suami itu. Dia boleh redha. Tapi bila datang orang belajar tinggi, rumah kau tak bertingkap. Ya, sebab betul tuan-puan kalau tengok rumah mas tinggal dululah, sekarang dah tak ada dah, betul cik kan? Ya, ada rumah tu tak bertingkap pun, pintu je. Ya. Nak masuk tu bukan senang tuan-puan, nak pergi sampai rumah dia tu, cenia-cenia jalan nak boleh masuk. Orang yang datang tu anak beranak ke, mak ke, moncong-moncong muka dah sampai tu. Tahu moncong kan? Muncungnya panjang, moncong. Ya, jadi dia kata apa? Lomah semangat dengan kedatangan orang. Sedangkan dia sedang membina dalam diri supaya redha. Kalau Allah uji kemiskinan ni sekejap ya. InsyaAllah besok kaya lah tu. Allah nak uji. Tapi kata-kata orang tu tuan-puan sekalian. Kita tengok kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang Allah uji. Ada Allah uji tuan-puan, anak-anak mereka sakit. Mana ada orang sengaja-sengaja nak lahirkan anak tuan-puan, kelainan upaya. Betul tak? Tak ada siapa nak tuan-puan. Semua orang takut kalau diuji dengan kelainan upaya. Tapi qadar Allah. Allah mentakdirkan sesuatu yang terbaik kepada hamba-hambanya. Tengok-tengok ada orang yang mendapat bahagian, anak yang mereka lahirkan adalah termasuk dalam anak-anak istimewa. Kelainan upaya. Mereka berkata, saya boleh sabar ustazah. Tapi bila dengar orang cakap, sabar saya hilang. Itulah marin. Kau nikah tak pergi buat kajian. Tak cek darah tu. Laki kau tu thalassemia. Tuan-puan. Bondo dah jadi kan? Dah kahwin kan? Dah jadi anak menantu kita kan? Mulut kita. Yang kadang-kadang menyebabkan apa tuan-puan? Goyah kesabaran orang, keyakinan orang. Tapi kalau kita bertemu dengan orang, sahabat-sahabat sekalian yang Masya Allah meneguhkan hati kita, meneguhkan keimanan kita, yang tu kita nak dengar. Kalau lemah semangat kita, cari orang yang boleh bercakap sesuatu yang meneguhkan hati kita. Ustazah pernah lemah semangat tuan-puan. Cari akak ustazah. Akak tu ada berapa orang? Salah seorang akak. Akak saya yang seorang tu saya kata sungguh. Dia selalu cakap tuan-puan. Sebenarnya saya tak suka dengar apa dia cakap. Sebab kita kalau ada masalah, kita cerita dengan orang, kita suka orang tu sokong kita ke atau tak sokong kita? Sokong. Kan? Kita jumpa dia. Kita katalah, dia nak buat macam ni, Kak Say. Kita nak dia sokong kita ke sokong orang yang buat kita tu? Kalau dia kata, memang dia macam itu. Ramah tak kita dengar? Ramah. Itu kita kalau jumpa orang kan.
Tapi cuba dia kata, tak ada, kau salah Suka tak kita dengar? Akak ustazah, salah seorang tu, dia tak suka nyokong ustazah. Dia tak suka nyokong. Dia kata, Dek, kau nak lemah ke nak kuat? Kalau akak asyik nyokong kau, kau tak kuat, Dek. Sebab tu, pernah tuan-puan, dalam pada ustazah, luah perasaan kat dia, cerita masalah kat dia. Dia kata apa? Dia kata, Dek, masa kita dah terlampau sekejap nak cari cinta Allah Subhanahu Wa Taala, kau tak habis-habis datang jumpa kak cakap pasal orang. Cakap pasal cinta makhluk. Macam mana agak kalau jumpa tu? Kau tak habis-habis cakap dengan akak pasal cinta makhluk. Kita punya masa entah tak sompek, Dek. Kita dah tua. Kita nak dapat cinta Allah. Sonyap usah dengar, tuan-puan. Tapi boleh kuat tak kita dengar ayat macam tu? Kuat. Tersadar kita, tuan-puan. Termuhasabah kita. Ya Allah, betul lah. Yang menyakitkan aku ni semata-mata cinta makhluk. Yang mungkin Allah tak nak izin dan bonda tu duduk dalam hati kita. Sebab apa? Nak mati dah kan? Takkan nak mati bawa hati yang dipenuhi dengan makhluk. Takkan nak bawa hati dipenuhi dengan dunia. Takkan tak sompek selama hidup Allah bagi 40 tahun, 50 tahun untuk menanam cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi siapa yang nak cakap kat kita macam tu, tuan-puan? Kena ada seseorang yang kata-katanya meneguhkan hati kita. Dan orang nak bercakap meneguhkan hati orang ni, dia kena rujuk kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Bukan pandai dia yang nak bercakap dah. Dia kena rujuk. Maka di antara rujukan kita, tuan-puan sekalian, adalah kisah-kisah dalam Al-Quran. Kisah-kisah wanita dalam Al-Quran. Apa tujuan dia tadi, tuan-puan sekalian? Tujuan dia adalah antara lain manuthabbitu bihi fuadak, untuk teguhkan apa yang ada dalam hati kamu. Masya Allah. Supaya tak lemah. Tuan-puan dengar cerita Sayyidatuna Maryam, rasa macam mana? Rasa nak ibadah tak? Rasa nak ibadah. Rasa nak kuat wirid kita, zikir kita. Bila dengar cerita pasal Sayyidah Maryam. Tuan-puan, pernah tak dengar cerita pasal Sayyidah Asiyah? Pernah tak? Siapa Asiyah tu, tuan-puan? Fir'aun orang mana? Bunyi cakap tu cakap nak Fir'aun. Orang mana Fir'aun tu? Mesir, pandai. Mesir toboh mana? Iyalah orang Mesir lah. Ya? Saya minta maaf kalau ada yang mungkin tengok live tak faham, kena ada subtitle kat bawah. Ya, Mesir tu kat mana? Kat Mesir lah, ya. Firaun. Siapa Firaun ni, tuan-puan? Orang paling ego. Apa nak kau balik? Orang selalu dah orang cakap orang jahat lah apalah, tapi saya nak kata orang paling ego. Tuan-puan suka tak suami ego? Kita sikit-sikit kalau ngadu, suami saya ego, Ustazah. Ego. Kita tak ramah suami ego. Ni apa nak beritahu, Firaun tu salah satu manusia paling ego atas dunia. Paling ego. Ego tak ego dia, tuan-puan sekalian, sampai tahap wa ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kamu yang maha tinggi. Sampai tahap tu. Takut, tuan-puan, duduk dengan laki-laki ego ni. Takut duduk dengan orang sombong ni, tuan-puan. Tapi Asiyah, Allah takdirkan, tuan-puan, suami bapa segala ego. Cakap Negeri Sembilan, nak moyang ego. Bukan bapa dah, moyang Asah nak menggambar tu. Kau ada lagi atas pada moyang? Tak adalah moyang yang saya tahu ya. Nak moyangkan ego. Terlalu sombong. Sombong sampai dia nak mempertuhankan diri dia. Terdaya Asiyah duduk dengan dia. Masya Allah, tuan-puan. Terdaya Asiyah duduk dengan dia. Cuba tuan-puan bayangkan. Boleh terdaya seorang perempuan duduk dengan suami paling ego. Bunuh orang demi ego dia, demi kuasa dia.
Tak kisah. Ya? Segala kezaliman yang dia buat demi kuasa dia, terdayuh Asiah duduk dengan dia. Masya Allah, tuan-puan sekalian. Ini kisah-kisah dalam Quran yang kita nak fikir. Apa dalam hati Asiah tu kan? Kita suami kita bukan Firaun. Tak ada, ustazah tak pernah jumpa orang bagi nama Firaun. Lepas pada Firaun yang kat Mesir tu. Ada tak? Tak ada. Ada ke? Same'on ada. On tapi bukan Firaun. Same'on. Ya? Tak ada orang nak nama Firaun lagi dah tuan-puan. Sebab apa? Takut dengan kejahatannya. Jadi soalan kita tuan-puan, apa yang ada pada Asia? Apa yang ada pada Sayyidah Maryam? Sampai tuan-puan sekalian boleh mendepani ujian yang teramat borek. Seorang wanita, contoh Sayyidah Maryam, seorang wanita yang menjaga kesucian diri. Jaga kehormatan diri, kesucian diri. Hanya duduk dalam satu bilik tuan-puan sekalian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustazah dah pergi dah kat Tompek tu, kat Palestin. Ditunjuk dekat apa ni, ustaz yang bawa lah. Ni dia ustazah, bilik Sayyidah Maryam. Mihrab Sayyidah Maryam. Pergi tinjau. Masuk tak boleh dia ada jeriji dia. Tinjau dalam tu. Kecil bilik Kat sini Sayyidah Maryam punya mihrab. Ibadah. Tak ada benda lain tuan-puan. Pijayan tak ada. Ya, ibadah. Datang masjid nilai pun tak ada. Ibadah tuan-puan sampai apa dia? Tiap-tiap kali Nabi Zakaria masuk mendatangi tempat Sayyidah Maryam itu, maka didapati ada hidangan daripada langit. Ya Allah. Ajaib tuan-puan, ajaib. Ajaib pada fikiran kita, tapi idza aradallahu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun dah. Tak apa Ustaz dia dulu. Berpoloh Ustaz ni. Iza aradallahu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tuan-puan kena yakin sampai tahap tu. Berkuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai tak terfikir kat kita lagi dah kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh buat. Hidangan dari langit, tuan-puan rasa mustahil ke? Tak. Kalau Allah berkehendak, maka dia akan turun. Allah akan adakan. Allah akan datangkan. Kerana Allah Maha berkuasa. Satu-satu Allah tunjuk kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kisah Sayyidah Maryam. Supaya hati kita kuat. Hati kita boleh berkata, tuan-puan, tengok tu Sayyidah Maryam tu. Punyalah taat pada Allah. Punyalah beriman pada Allah. Punyalah banyak ibadah kepada Allah. Allah turunkan pertolongan yang tak terfikir ke otak manusia. Kita boleh cakap macam tu. Ya? Iza aradallahu syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Dan kemudian Allah uji Sayyidah Maryam dengan ujian yang sangat borek. Seorang wanita yang menjaga kehormatan diri, tiba-tiba dalam rahimnya ada janin. Tak pernah disentuh oleh lelaki. Rasa tuan-puan Ya, kalau itu yang berlaku. Yelah maknanya memang tak berlaku kat kita lah. Iman kita setara mana. Allah tahu dah. Allah siapkan dah. Sesuatu pada diri Sayyidah Maryam. Itu yang kita nak kaji kisah-kisah wanita dalam Quran. Nak cari sesuatu itu. Bukan nak ambil nama ya dah. Ya, nama anak siapa? Maryam. Nama mak ustazah? Maryam. Tapi ejaan Maryam. Mak kata ni semua salah orang.
Dah selalu dengar orang cakap salah orang yang daftar tu. Ya. Ni orang Sin yang daftar dulu ni yang tulis ni. Orang kata Mariam tulis Meriam. Meriam. Ya. Masa kecil-kecil tu sampai tak nak tulis lah nama mak. Kawan ejek. Mak pun mak tukar balik nama mak. Meriam lah ejok. Ya. Kita semua nak nama anak kita Mariam, tuan-puan. Sebab apa kita tahu? Sebut je Mariam, ada sesuatu dalam diri Mariam. Kalau tak, tuan-puan, takkanlah dapat melalui ujian yang sebegitu berat. Takkan Asiah boleh duduk dengan suami yang begitu sombong dan ego. Sedangkan kita boleh diuji dengan suami yang macam tu pun. Adalah sikit-sikit bunga-bunga itu. Ego itu sikit-sikit je. Sikit mana, tuan-puan? 0.00001 kan? Nak banding dengan Firaun tu. Bukan ego dengan orang pun, yang kita ya. Yang dengan orang tak ego dengan kita, ya dia ego sikit. Ya? Itu pun, tuan-puan, ya Allah. Tak tahan ni rasa. Sakit mental rasa. Saya cakap sungguh, tuan-puan, masalah-masalah dalam rumah tangga memerlukan kekuatan pada isteri-isteri dan suami-suami ni untuk melaluinya. Ustaz dah jumpa macam-macam kes, tuan-puan sekalian. Ya? Gangguan-gangguan kesihatan mental. Sebab apa? Sebab diasak dengan masalah-masalah dalam kekeluargaan, dalam rumah tangga. Ada seorang akak tu sampai cakap apa? Saya ni ustazah, sikit dia nak kena bipolar. Tahu bipolar? Celaru fikiran Cakap seorang nanti. Dia boleh menangis dan ketawa pada masa yang sama. Bahaya tuan-puan Sebab apa? Tak dapat nak menguruskan macam mana nak berhadapan dengan tekanan. Ujian. Masya Allah, tabarakallah, sahabat-sahabat sekalian. Allah telah membentangkan kisah-kisah wanita dalam Al-Quran untuk kekuatan kita. Liyuthabbitu bihi fuadak, untuk hati kita jadi lebih teguh. Semua kita yang kita perlukan apa dia? Sesuatu, iaitu keteguhan hati. Tadi saya dah buat contoh Sayyidah Maryam dengan Sayyidah Asiah. Di sana ada kisah tentang ibu Nabi Musa alaihissalam. Ibu Nabi Musa, tuan-puan, gambaran seorang wanita yang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Gambaran seorang wanita yang hatinya bersih, lalu di hatinya lah Allah menggerakkan petunjuk-petunjuk, ilham untuk dia melakukan sesuatu yang akhirnya berhujungkan Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi rasul. Boleh tengok, boleh rujuk tuan-puan dalam surah Al-Qasas. Macam mana kehidupan seorang ibu yang melahirkan anak di tengah-tengah Firaun juga ni. Di tengah-tengah tahun itu Firaun nak bunuh anak lelaki. Firaun ni tuan-puan dia buat macam mana tahu? Dia buat tahun ni bunuh, tahun depan tak payah. Tahun esok bunuh, tahun lagi satu tak payah. Tu pula kerja bunuh anak lelaki. Kenapa agak-agaknya tuan-puan dia selang tahun bunuh tu? Contohlah tahun 2010 semua anak-anak lelaki yang lahir bunuh. Tahun 2011 tak payah. Tahun 2012 bunuh. Sebab apa? Kalau tak sekarang tentera perempuan kan? Sebab semua lelaki kena bunuh. Jadi dia fikir juga kena ada tinggal 5 orang. Nak buat apa? Nak buat menyokong kesombongan dia. Nak buat menyokong kekuasaan dia. Jadi tuan-puan bayangkan, ibu Nabi Musa alaihissalam melahirkan anaknya yang Nabi Musa ni tuan-puan pada tahun yang digeledah, dicari mana dia anak laki-laki akan dibunuh. Tak ada senang hati ibu mengandung dah zaman Firaun. Boleh bayang kan? Ada ibu mengandung kat sini kat tangan?
Tak apa, ni bukan zaman Firaun kat tangan. Okey. Senang hati tak kandung? Sekarang senang hati tak? Senang, ya, senang hati. Tak ada siapa-siapa nak buat kita dah. Tapi ibu Nabi Musa, tuan-puan sekalian. Tak apa, Ustaz. Sekejap ya. Okey. Ibu Nabi Musa, tuan-puan, mengandung pada waktu yang anak laki-laki akan dibunuh. Jadi, Masya Allah, kalau kita tengok kisah-kisah wanita yang salihah dalam Quran, kita dapati betul, tuan-puan, antara bentuk ujian wanita ini adalah sesuatu yang melibatkan dalamannya. Bukan fizikal, tuan-puan, ya, tapi dalaman. Dalamannya apa dia? Emosi, perasaan, lagi apa di dalam-dalam ni? Hati, betul tak? Tuan-puan yang selalu lalui ujian dalam hidup, bukan ujian tu ke? Ke ujian fizikal? Kau nak angkat borek? Ada tak? Tak ada. Ustazah pergi, nanti ingatkan Ustazah cerita ibu Nabi Musa. Ustazah ingat Ustazah pergi umrah. Masa tu musim panas. Musim panas kat Mekah lain macam tuan-puan kat Madinah. Panas betul. Roket nak 50 darjah Celsius. Memang panas. Ibarat kalau kita pandang tu, kita tak nampak apa nama kecuali cahaya matahari je. Jadi, ini salah satu daripada umrah yang saya pergilah. Dan pada kali itu, tuan-puan, kami menziarahi Badar. Kami nak pergi ziarah Badar. Badar ni 2 jam daripada Madinah. Ni cerita lah, ni kan suka dengan cerita kan. Ya, jadi 2 jam daripada Madinah. Aircon dalam bas tu, padahal dah letak 8 boleh agak dah, ke 7 boleh. Panas. Sebab kat luar tu dekat nak 50 darjah Celsius. Memang panas. Ustazah perhati sepanjang perjalanan. Sepanjang perjalanan tu, tuan-puan, Ustazah melihat satu keadaan yang keras. Keras dari segi suhu dia. Keras dari segi struktur alam dia. Batu-batu kan, bukit-bukit, gunung-gunung, batu-batu. Sampai terdotik ke hati Ustazah sebab lepas tu kita nak turun kan. Bila nak turun, jemaah kata apa? Padahal berloga-loga cerita pasal perang Badar. Dan takbir-takbir bagai dah dalam apa? Dalam bas tu. Tiba masuk nak suruh turun, nak tengok Tumpek Abu Jahal kena humban tu. Masing-masing, tak apalah kita tengok daripada dalam bas je lah. Nampak tak kita punya semangat tu? Dengan ustazah-ustazah setuju tuan-puan, yalah kita tinjau yalah. Kita buka yang pintu bas tu, naik bahang. Masya Allah panas. Masa tu saya terfikir tuan-puan, manjur iman kita. Manjur iman kita. Bayangkan perjuangan Nabi SAW dengan para sahabat tuan-puan, yang diuji bukan setakat hati, bukan setakat iman, bukan setakat dalaman. Ni kulit ni mengelupeh kono kat panas. Daging, kulit, kono cincang dekat apa? Podang-podang musuh. Ini kira dah main kono kat badan dah tuan-puan. Cuba bayangkan. Tuan-puan, tak ada kita melecet kulit kes supaya dengan ceramah dah. Kenapa melecet kulit dengan ceramah tengah panas? Tak ada, tuan-puan. Elok buat kat pusat zakat nah, ya. Masjid nilai bagi kursi, empuk kursi ya. Masya Allah, tuan-puan. Masa tu saya kata, ya Allah, ya Tuhan. Kek manalah kita ni besok akhirat ni. Kek sudut mana kita besok. Kalau tidak dengan rahmat Allah. Sebab apa? Sahabat-sahabat, orang-orang soleh terdahulu, ujian dia tuan-puan sampai apa? Berdarah-darah daging. Sampai melecet kulit.
Kita kulit tak tersentuh, darah tak keluar, poluh tak banyak mana. Ya duk naik aircon ni kau Cuma Allah menguji hati kamu. Allah uji perasaan kamu. Allah uji emosi kamu. Dan kita kena ada kekuatan yang kita nak belajar tuan-puan daripada kisah-kisah wanita dalam Al-Quran sebab mereka juga diuji dengan perasaan mereka. Emosi mereka. Cuba rasakan bila orang mempertikaikan tuan-puan tentang diri kita. Kata dulu mulia bona. Duduk beribadah. Kau sana lain kau jauh Bukti apa? Beranak dah tu kan. Ngandung tak ha? Cuba tuan-puan bayang orang cakap kita macam tu. Padahal tak pernah pun Sayyidah Maryam melakukan sesuatu yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah takdirkan, Allah tiupkan roh dalam rahim Sayyidah Maryam. Ingat senang nak menopih kata-kata orang tuan-puan. Kata-kata orang dia tak sakit kat kulit. Betul tak? Ada tak tuan-puan rasa bila orang cakap tu, kita gosok kulit kita, kenapa? Poret lah. Tak. Kata-kata orang sakit dekat mana? Hati. Telinga kita. Emosi kita. Sayyidah Maryam lebih sakit tuan-puan. Bahkan nak melengkapkan lagi penghinaan tu, mereka kata apa? Dia ni, omak orang baik kan? Dia boleh dah sebut omak-omak ni lain. Ya, orang nak condemn kita tuan-puan, sebut omak apak kita, omak abah kita, ni dah maksud lain. Bukan marin omak orang baik ke? Bukan abah tu orang baik ke? Apa pasal sebut-sebut omak abah ni kan? Kok kita tak baik pun, jangan kait dengan omak ayah kita. Tuan-puan suka ke orang kait kesilapan kita dengan mak ayah kita? Mak ayah kita tak berdosa. Ini kan yang tak silap, yang tak salah, dikaitkan dengan mak ayah. Mak Maryam orang baik kan? Siapa nama mak Maryam disebut? Hannah kan? Hannah. Dalam kitab tafsir ada yang meriwayatkan namanya Hannah. Abah orang baik kan? Pasal apa anak yang jadi seteruk ini? Masya Allah. Sampai tak dapat nak tanggung tuan-puan. Sayyidah Maryam, Allah perintahkan pergi jauh. Jangan duduk dekat orang. Kejap ya. Okey Ustaz. Kita dah tahu dah cara kan, insya-Allah kan ya. Kotuk dah 5 kali. Allah suruh pergi jauh. Tuan-puan, banyak pondok kita boleh belajar kat sini. Botol 5 kali ya. Tak lama lagi glamour Ustaz ni. Siapa nama Ustaz? Ya, 10 kali datang. Allah nak ajar kita juga tuan-puan, bagaimana menguruskan emosi dengan apa yang orang cakap. Kalau kita rasa kuat, kalau kita rasa tak kuat, nak berdepan dengan apa yang orang cakap, pergi nyuruk je. Maksud dia apa? Tak payah pergi duduk mendodahkan diri dengar apa orang cakap. Urusan ujian kita tu. Nampak tuan-puan, ni belajar daripada kisah Quran. Jangan pula kita, ni zaman sekarang zaman media sosial, dah tahu lemah semangat, sengaja pergi tengok apa orang cakap. Ui, tersiap-siap hati tuan-puan. Jangan main dengan komen netizen ya. Boleh, ya Allah. Ustazah pernah tuan-puan, pernah. Macam mana nak kata Sebagai contoh. Adalah sekali tu rajin pula Ustazah pergi tengok apa orang cakap kan. Ya, selalu tak tengok benar dah. Hari tu tak ada kerja pergi tengok. Ustazah mengajar surah An-Nur. Mengajar surah An-Nur dalam Facebook, dalam TikTok tu, dalam Mihrabul Quran. Jadi ada bab Ustazah memang menghuraikan tentang muka surat depan surah An-Nur tu ayat 1 sampai 9 berkait dengan dosa zina, ya,
qazaf, menuduh orang berzina. Jadi ustazah pun cakap, mafhum daripada sebuah hadis, iaitu antara orang yang susah dapat rahmat Allah adalah orang yang buat dosa terang-terangan dan berbangga dengan dosa. Bukan ustazah cakap. Mafhum daripada hadis Nabi. Allah tu maha pengampun, maha merahmati. Tapi antara orang yang susah dapat rahmat adalah orang yang berbangga-bangga dengan dosa depan orang. Jadi, diambil petikan tu. Petikan tu, Ustaz rasa mungkin petikan tu tak ada yang mafhum Nabi cakap. Jadi diambil antara orang yang susah dapat rahmat tu adalah orang yang buat dosa terang-terangan. Jadi ada seorang netizen komen, dia kata apa? Yalah, ustazah seorang je lah dapat rahmat. Faham tak? Saya kata, ayolah. Apakah itu maksud kita? Faham? Jangan tengok Jadi, anak-anak Ustaz kata apa? Umi, siapa suruh Umi tengok? Yang komen ni macam-macam jenis orang lah Umi. Budak sekolah rendah pun ada. Mana dia tahu kita ambil telefon mak dia, ambil telefon mak kan? Budak sekolah rendah ada. Macam-macam lah tuan-puan. Maknanya, kita tak tahu siapa orang tu. Tak payah tengok. Dia kata, betul lah. Tak usah tengok. Tuan-puan kena tahu apa yang patut tuan-puan dengar, apa yang patut tuan-puan lihat, apa yang patut tuan-puan rasa dan fikirkan. Itu determination, disiplin kita kepada diri kita sendiri untuk menguruskan emosi. Mana kita belajar? Kisah dalam Quran. Jangan semua bondo kita nak dengar. Jangan semua bondo kita nak pandang. Kena ada filter. Tuan-puan nak makan tak makanan basi? Sodap ni cik. Ya? Sodap Mek ni. Apa nama nak makan ni? Rasa nak makan apa tengah hari ni? Masak lomak cili api. Ikan apa tu? Ikan, tak nak ada ikan baung. Ustazah ada pengalaman ngeri dengan ikan baung. Ikan keli. Ikan keli campur dengan belimbing buluh. Sedap kan? Ya? Kita puji sedap-sedap, tapi bila kita bau, basi. Siapa nak makan kat tangan? Hanya kerana orang kata sedap. Tapi sampai kat kita, buka kat rumah, basi. Nak makan tak? Sebab apa tuan-puan tak nak makan? Kita tahu akibat dia. Sakit perut. Ni bukan cerita sedap tak sedap. Sakit perut sekarang. Melancur. Tahu melancur? Ya? Jadi tuan-puan sekalian, tahu pula kita pilih apa nak masuk mulut kita. Tapi kenapa apa yang nak masuk telinga kita, apa yang nak masuk akal kita, apa yang nak masuk kat mata kita tak pilih-pilih? Kita tahu tak akibat mendengar semua yang orang cakap? Sakit. Sebab ada kata-kata melemahkan, ada kata-kata menguatkan. Jadi, ketika mana kita rasa tak boleh dah dengar orang cakap, penyuruh. Buat sementara waktu. Uruskanlah. Seperti mana Sayyidah Maryam, tuan-puan sekalian, itulah yang Allah perintahkan. Bawa baby dalam perut tu jauh-jauh, jauh daripada orang, sampai nanti waktu nak melahirkan. Dan sebaik saja anak tu lahir, tuan-puan, lain pula yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, iaitu anak ni kena dibawa di tengah-tengah orang ramai. Anak tu kena dibawa di tengah-tengah orang ramai. Satu bondo yang paling kita tak nak buat. Betul tak? Tak nak buat. Kalau boleh biar bosan anak tu sorang-sorang kat gua. Kat padang pasir. Tak nak jumpa orang. Tapi Masya Allah, Tabarakallah. Ada sesuatu dalam hati Sayyidah Maryam. Ada sesuatu dalam hati ibu Nabi Musa. Siapa yang bagi sesuatu tu? Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka.
Tidak sengaja-sengaja Allah perintahkan kecuali bersama-sama dengannya ada package yang Allah bekalkan. Tuan-puan kena yakin macam tu. Allah bila uji kita tuan-puan, Allah sayang kat kita. Allah tak biarkan kita sorang-sorang. Allah bagi package. Tengoklah kawan-kawan kita yang sabar-sabar tu, ya Allah. Bersama dengan package kesabaran Allah berikan. Ada kawan-kawan kita, mula-mula suami yang meninggal. Lepas tu anak lelaki yang meninggal. Ustazah baru tengok satu dokumentari ya, tuan-puan, kisah penyiasatan orang putih lah. Ya. Cerita macam mana perempuan tu mula-mula emak yang meninggal. Emak yang meninggal sakit kanser. Lepas tu ayah nikah lain. Ni sudah betul tuan-puan cerita macam mana polis membuat penyiasatan. Ayah nikah lain. Terkono pula nikah dengan orang yang nak insurans Ya. Jadi satu malam tu isteri dia ni bunuh suami tu, ayah kepada budak perempuan ni, dengan abangnya sekali. Abangnya tu tentera yang nak dihantar ke luar negara. Baru lepas meningkatkan insurans dia. Membanyakkan lagi insurans dia. Sebab apa? Nak pergi luar negara, berkhidmat. Tentera Amerika, macam tu lah. Jadi, tahu dah mak tiri ni. Lagi banyak insurans dia. Jadi, alang-alang malam tu nak bunuh orang, bunuh dua sekali. Suami dengan abang Sebelum tu tuan-puan, abang dia lagi seorang, itu pun tak tahulah apakah dirancang atau macam mana, kemalangan maut. Insurans tinggi juga. Jadi nak beritahu, seorang wanita diuji dalam tempoh 2 tahun, mak dia meninggal, ayah dia kena bunuh, abang dia 2 orang kena bunuh, tinggal dia seorang-seorang. Nak bagi tahu dia tetap manusia makhluk Allah, hamba Allah walaupun dia bukan kat agama Islam, tapi nak bagi tahu dia bukan agama Islam tapi nak bagi tahu Allah bekalkan kekuatan juga untuk melalui. Apatah yang Muslim macam kita. Itu tak Islam, tapi tetap Allah bekalkan kekuatan juga. Dia boleh bercakap benda ni sudah ditakdirkan, dia tak boleh buat apa-apa. Kita kena ingat benda tu tuan-puan. Samalah macam yang berlaku kepada Sayyidah Maryam, ibu Nabi Musa alaihissalam, terpaksa kan buat sesuatu yang paling tak nak tuan-puan. Masya Allah, cuba tuan-puan bayang. Kita kan ada bondo kita nak, ada bondo kita tak nak kan. Allah uji pada tahap bondo paling tak nak. Allahu Akbar. Itu yang mengangkat mereka menjadi penghulu wanita syurga. Sebab dihadapkan dengan benda yang lumrahnya paling tak nak. Tuan-puan, kita nak jaga anak kita, ibu Nabi Musa kan? Tak nak dijumpai oleh Fir'aun. Tapi akhirnya anak kocik tu pergi ke mana? Pergi masuk halaman rumah Fir'aun. La ilaha illallah. Paling tak nak yang itulah yang paling tak nak. Tapi Allah kata, letakkan. Kita tengok ayat kat sini kan. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Kami ilhamkan pada mak Nabi Musa, susuan anak kau ni dulu. Susuan dia. Maka kuat hati ibu Nabi Musa tu tuan-puan, insting itu kan, Allah bagi ilham, susuan anak tu, biar anak tu tenang, jangan nangis-nangis. Lepas tu apa pula? فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. Kita tengok ayat tu. Dan apabila kau rasa takut ni emosi ke fizikal? Emosi. Sambil-sambil nyusu anak tuan-puan, ya Allah, jagalah anak ni, ya Allah. Janganlah jumpa kat Fir'aun. Kan bertambah rasa takut kan? Tapi tengok apa yang Allah arahkan. Apabila engkau merasa takut, maka letakkanlah anakmu dalam satu bekas. Kalau kita fikir logik tuan-puan,
Lagi kita takut, lagi kita peluk anak kita. Dan seorang ibu, tuan-puan fahamlah ya, dia sanggup buat apa saja kan untuk anak dia kan. Nyawa pun tak apa digantian dah. Itu mak memang macam tu tuan-puan. Ramai mak-mak macam tu. Allah kata, kau bertambah rasa takut, emosi tadi ni, kau letak dia dalam bokeh. Dan jaga emosi kau. Apa emosi dia? Wala takhafi wala tahzani. Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Itulah masalah besar kita. Lepas takut, sedih. Lepas sedih, takut. Lepas takut, sedih. Jadilah muka tu macam muka orang nak menangis. Ya. Anak ambil gambar. Cuba ambil gambar. Senyum, senyum. Dah senyum dah ni. Senyum macam nak menangis. Sebab apa? Dah terbiasa emosi. Menangis, takut, menangis, takut, menangis, takut. Risau, bimbang, menangis balik. Allah sebut dalam Quran. Wala takhafi, wala tahzani. Maksud dia apa tuan-puan? Uruskan emosi kau tu. Jangan sedih-sedih lagi. Jangan takut-takut lagi. Sebab apa? Tak kau ngurusan semua tu dah. Faham kan tuan-puan? Bukan kita yang menguruskan hidup ni tuan-puan. Siapa yang menguruskan seluruh jagat raya ni? Allah. Tuan-puan ni sekarang ni tengah tengok ustazah kan? Ada tak siapa-siapa yang tengah sibuk nguruskan tekanan darah Ada tak sesiapa yang tengah sibuk menguruskan jantung yang berdegup sekarang? Megang jantung tu kan. Kenapa ni? Nak disuruh kuat lagi Tak. Kita lupa dah tuan-tuan. Kita tak fikir pasal tekanan darah. Tak fikir pasal jantung berdegup. Betul tak? Tak fikir pasal insulin ke apa benda Ada yang menguruskan tuan-puan. Kita manusia yang terbatas. Sangat lemah. Kau dah pandang orang tua kita pandang. Tak nampak dah belakang. Ada yang menguruskan. Kalau kamu nak larut dalam kesedihan dan kebimbangan, sampai kiamat kamu akan sedih. Sampai kiamat kamu akan takut. Di mana tuan-puan kunci kepada kesedihan dan ketakutan nak selesai macam mana ni? Takutlah anak ni kan dapat kayak Fir'aun. Sedihlah kau bunuh kayak Fir'aun. Allah menjawab dalam ayat berikutnya. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Sesungguhnya kami radduhu ilaik akan kembalikan anak kamu ini. Tapi tengok Quran punya cantik, i'jaz. Bahasa Quran kita baca macam mana? Radu tu maksudnya pulangkan balik. Bacaan dia tuan-puan, ini apa hukum mat ni? Mana qari'ah? Apa hukum mat Radu. Apa hukum mat dia? Mat? Dengan mat dia. Mat apa? Mat lazim, kalimi, mukhaffaf. Musaqqal ke mukhaffaf? Kenapa musaqqal? Kenapa musaqqal? Musaqqal dalam satu perkataan. Musaqqal sebab ada sabdu nanti cek balik Ustazah terkeliru musaqqal mukhaffaf. Rasanya memang musaqqal Mad lazim kalimi musaqqal. Borek tuan-puan. Borek nak nyambut tu. Maksud dia apa dia? Inna radduhu ilaik. Kalau terjemah tu maksud dia akan dikembalikan. Prosesnya panjang. Prosesnya borek. Tapi kau kena yakin anak kau akan dikembalikan balik. Dekik pelukan kau sebagai seorang ibu. Masya Allah, tuan-puan. Maksud dia apa? Nak urus macam mana ni, sedih ni. Nak urus macam mana ni, takut ni. Percaya dengan Allah. Yakin dengan Allah. Bergantung dengan Allah. Allah yang menguruskan segala-galanya.
Kalau hilang keyakinan dan tawakal kepada Allah, kita jadi manusia paling lemah, tuan-puan sekalian. Ini cara dia. Yang kita nak belajar daripada kisah wanita dalam Quran. Banyak kisah-kisah, kisah wanita yang derhaka pun ada. Tapi tak sempat dalam ruang masa yang sangat terbatas. Ustazah nak cakap sudut yang positif untuk bagi kekuatan kepada tuan-puan semua. Dan kepada ustazah juga. Kamu takut kan? Kamu sedih kan? Yakin dengan Allah. Berapa ramai tuan-puan, ibu-ibu yang takut dengan apa dia? Anak-anak kita, nasib mereka. Ya Allah, ustazah risau ustazah ke anak akak tu. Kan sekarang macam-macam jadi. Ya, betul kita risau, kita takut, kita sedih. Tapi percayalah dengan Allah. Yakinlah dengan Allah. Kita buat kerja kita. Allah menguruskan segala-gala. Jangan asyik sedih. Ya. Semayang belum kak? Bala. Menangis beriau-riau. Dah berkompek suku, zuhur dalam semayang. Itu maknanya apa? Kita tak buat tanggungjawab kita. Kita pergi cari orang, mengadu, meluah-meluah. Kita tanya, akak berdoa tak? Solat hajat tak? Bangun tahajud tak? Tak. Itu maksud dia apa dia? Kita nak bersandar ke orang, ke makhluk. Bersandarlah pada Allah. Bukti kisah wanita dalam Quran. Allah tanamkan dalam hati ibu Nabi Musa, tuan-puan sekalian, apa dia? Keyakinan. Percaya dengan pertolongan Allah. Dan yang kedua, daripada ayat ni apa yang kita faham? Setiap sesuatu yang berlaku pada kita, yang namanya ujian, kita yakin, kita sabar, ada pulangan yang lebih baik yang akan kita dapat. Mesti tuan-puan. Ada bondo ni Allah nak bagi ni. Kena macam tu hati kita tu tuan-puan ya. Ini saya ingatkan diri sendiri juga. Katalah tiba-tiba ya. Ujian macam-macam, anak sakit. Kena jaga anak sakit. Suami sakit. Kena jaga suami sakit. Siapa jaga suami sakit? Ada pengalaman jaga suami sakit? Cangkit tangan. Kek tinggi-tinggi cik. Nak bagi pingat ni. Masya Allah tuan-puan, senang ke susah jaga suami sakit ni? Ada kepayahan Suami sakit kadang-kadang tuan-puan dia sangat sensitif. Dia sensitif. Campur dia lupa. Jaga orang sakit ni tuan-puan. Saya pernah jaga nenek sakit. Dah bagi makan tuan-puan. Ustazah yang suapkan. Tapi bila datang anak yang lain, Tori menangis, Wan Ustazah tu. Ni cerita dulu-dulu lah. Tengok pasal pula Wan ni menangis beria ni. Mak lapar, lu bagi makan kat orang rumah ni. Tak sihat tuan-puan. Tak ingat. Kita maafkan je lah. Tak ambil hati pun. Ya? Belum makan, belum. Mamak lapar ambil ni. Ustazah baru lepas suap tadi mak Ustazah suruh. Ya? Jadi macam-macam jaga orang sakit tuan-puan. Tapi kita kena ingat apa? Ada bondo Allah nak bagi kita lepas ni. Ada bondo Allah nak bagi lepas ni. Ada bondo Allah nak bagi lepas ni. Dan bondo tu bondo yang hebat. Bondo tu bondo yang elok tuan-puan sekalian. Seperti mana kita belajar uslub, cara Allah merawat jiwa ibu Nabi Musa. Allah kata apa? وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Padahal baby lagi ni. Tapi Allah sebut dah. Dan kami jadikan dia daripada kalangan pesuruh-pesuruh Allah. Akan datang. Akan datang, anak ini akan jadi pesuruh Allah. Masya Allah. Tuan-tuan. Bila kita baca kisah-kisah dalam Quran, bacalah dengan hati kita, pemahaman, penghayatan dan biar berbokeh ke hidup kita tuan-puan. Sebab tu saya cakap jujur-jujur tuan-puan. Sebab kita banyak buat salah kan? Kita banyak buat silap. Hari yang dulu mungkin kita menangis-nangis bila Allah uji tuan-puan. Borek tak ramai ujian ni. Sedih takut Selepas berlalunya bertahun-tahun, kita akan rasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkataan yang pernah kita cakap. Kita akan malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan perbuatan yang pernah kita bertindak.
Betul tak tuan-puan? Kita akan malu. Ya Allah, apalah macam tu banan dan marin. Betul tak tuan-puan? Raung-raung pula. Apalah macam tu banan dan marin. Ya? Tak reda dengan penyakit tu. Marin dia suruh kahwin dengan Haji Leman tu. Ya Allah, melompat-lompat dalam bilik mengamuk. Pasal ni elok Haji Leman. Kan dah? Dulu masa saat tu sakit tuan-puan, pedih perit kelakuan kita tu. Sebab apa berlaku macam itu? Kita belum tahu. Kita belum sedar. Keyakinan kita belum kuat. Kalau dulu kita yakin tuan-puan, mungkin lain pula kita punya kelakuan, sikap. Jadi kembali kepada tuan-puan, uruskan. Ini Izan buat contoh lah ya. Contoh kisah ibu Nabi Musa. Tengok macam mana. Orang perempuan selalu benda berkait dengan emosi. Macam mana nak menguruskan? Memang kena uruskan emosi tu. Jangan berlebihan takut. Jangan berlebihan sedih. Jangan melampau-lampau. Jangan berterusan. Kena dirawat dan diubek dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena dirawat dan diubek dengan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gantung hidup ke Allah. Kalau Allah kata tak jadi, tak akan jadi. Kalau Allah kata jadi, pasti akan jadi. Tak ada kemampuan kita. Ya. Dan yang ketiga apa dia? Percaya, menanti-nanti, berharap dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kita nak tahu janji Allah? Baca Quran. Dengar hadis Nabi SAW, baru kita tahu janji Allah. Bukan Allah berjanji macam tu kat kita dah. Kena tengok dalam Quran, janji Allah. Janji yang disampaikan melalui lisan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis kursi dan sebagainya. Baru kita tahu. Dan kita mengharapkan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terbukti sahabat-sahabat sekalian, Maha suci Allah, maha adilnya Allah, maha benarnya Allah. Nabi Musa dikembalikan kepada ibunya dalam keadaan lengkap ujian emosi seorang ibu. Apa dia? Kita tengok poti yang kita letak anak kecil tu. Disuruh anak perempuan kan, pergi tengok, pergi perhatian, poti dalam tu ada adik kau tu. Pergi tengok sikit, ke mana poyeh. Mak nak poyeh tak boleh, pergi beranak, dalam pantang. Ya tuan-puan, maksudnya ibu yang masih menyusukan anak. Siapa tak tahu berapa bulan usia dan sebagainya. Tapi nak bagi tahu, dia perintahkan pada anak perempuan dia, pergi tengok poti tadi. Mak dah letak anak adik kau dalam poti. Mak dah hanyut angkat sungai. Sungai ni ada alur dia. Betul tak tuan-puan? Sungai ni one way ke two way? One way kan? Jadi ada alur tu, pergi tengok mana poi adik kau tu. Silap-silapkan ke laut. Ya, betul-betul masuk ke laut sungai ni. Pergi tengok. Ditengok kat anak perempuan . Agak-agak mak tu kat rumah berdobar ke santai makan kerupuk lekor? Berdobar. Tak mau dah makan ni dah tuan-puan. Mana payah anak ni? Kat mana mengalir poti tu? Anak perempuan seorang disuruh pergi tengok. Dalam keadaan pasti tuan-puan ibu tu berdebar-debar. Ditengok poti tu. Yang paling tak nak pergi mana? Kat Firaun. Yang paling tak nak. Kok sampai nilai tak boleh ya? Jangan pergi kat Firaun. Tengok tuan-puan, ke mana pergi poti tu? Poti tu pergi dekat tempat yang paling ibu Nabi Musa tak nak. Allahu Akbar ujiannya. Kita tuan-puan kalau dengar bunyi-bunyi yang tak nak tu semua. Cepalih. Na'uzubillah. Cepalih tahu kan? Ini kalau budak-budak muda tak tahu dia kecil. Ya? Dia kena betul-betul yang pure Negeri Sembilan tu. Cepalih tu. Cepalih ni maksud daripada mana datang cepalih tu? Copek alihan. Faham tak? Copek alih. Dan tak nak ni dah. Cepalih tu. Dia nak cakap dah orang. Cepalih. Daripada perkataan copek alih. Baru tahu kan. Belajar Negeri Sembilan dengan Ustaz saya. Sumber-sumber kosakata tu. Cepalih tu. Kosannya daripada cepat alih.
Tak nak. Tuan-puan, kotak tu sampai dekat taman. Air mengalir, kolam. Istana Firaun. Allahu Akbar. Anak perempuan tadi balik beritahu, Mak, adik sekarang dekat istana Firaun. Tuan-puan. Tadi baru nak menanam keyakinan. Tadi baru nak percaya. Tadi baru nak kuat. Kau sana dah hantar pula dekat apa? Dekat rumah Firaun, istana Firaun. Macam mana nak percaya ni? Masya Allah, itulah ujian tu. Allah menguji sesuatu yang di dalam. Ya Allah, kalau tak masuk kat kolam tadi, istana Firaun tu boleh ya percaya kan? Elok senang hati. Dah kat situ lah. Lepas tu macam mana kak? Agak mak nanya macam tu lah kan. Macam mana kak? Dah diambil kat dayang-dayang itu mak. Ke mana nak dibawa tu? Yalah dayang tu ambil bagi kat permaisuri lah. Bayangkan tuan-puan. Ustazah cuba membayangkan kalau konon kat ustazah tergolek tau weh. Tau weh pengsan tuan-puan. Tau weh pitam. Sebab apa? Dah terlalu takut, terlalu risau. Pitam tau weh, anxiety segala-gala dah datang. Masya Allah, nak meyakini janji Allah. Inna radduhu ilaik. Aku akan kembalikan. Percayalah kat Tuhan. Dalam tempoh nak percaya tu tuan-puan, digogar-gogar iman kita. Digogar-gogar semangat kita. Digogar-gogar tuan-puan. Sebab apa? Nak tengok kau percaya tak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya, ke sana. Baby tu dah lapar. Dia nak minum susu. Sekarang kat siapa nak disuon susu ni? Kan? Dia bukan boleh minum mineral ni. Dia nak susu badan. Allah lah yang mencatur tuan-puan. Dibagi ke ibu yang Nia menyusuan tak nak baby tu. Yang Nia tak nak. Terpaksa isytiharkanlah ke luar pula. Siapa yang boleh nyusuan anak? Kok sesuai anaknya dengan dia, datanglah sini. Carilah orang yang boleh nyusuan. Masya Allah. Inna radduhu ilaik. Daripada kau nyusukan anak kau dalam keadaan takut, dalam keadaan bimbang, sekarang kau diberi upah untuk susukan anak. Dalam keadaan pengawal-pengawal tu jaga kau. Dalam keadaan kau tak payah risau sebab kau dipanggil oleh istana. Tolong susukan anak laki-laki ini. Yang anak laki-laki itu telah menyejukkan hati isteri Firaun. Isteri Firaun pun pujuk laki Siapa nama laki tadi? Firaun. Takut kau terlupa dah lalap pula. Ya? Soalan sonang pun tak ingat. Pujuk laki Macam mana dia pujuk ni? Ada ayat dia. Ya? وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ. Tengah-tengah Firaun tengok ni anak lelaki yang paling nak dia bunuh. Tapi tengok seorang wanita Asiah yang lemah lembut ni tuan-puan ya. Dengan orang ego, orang koreh ni tak dapat kita berkoreh dah. Kalau kita koreh juga, terpelanting. Itu memang skill tuan-puan. Dengan orang koreh, orang sombong, orang ego, kadang-kadang. Bukan orang lah kalau pasangan kita. Sebab kalau orang dia ada teknik lain juga. Ada orang sombong yang Islam ajar, dengan orang sombong tu, kau sombong juga. Ada Islam ajar teknik tu. Kalau orang tu sombong benar, kau pun sombong sekali dengan dia. Supaya dia tahu sikit. Kau ingat kau seorang boleh sombong? Macam tu pula. Ada teknik. Ada tuan-puan Islam ajar macam tu. Tapi dengan pasangan ni tak sesuai teknik tu. Sesuai lebih kurang tu kalau kita berlembut. Kita pandai skill-skill tu. Antara kita belajar daripada isteri Firaun. Apa dia cakap? Bahasa kena lunak. Dia kata, boleh jadi anak ni menyejukkan hati aku dengan hati kau.
Ya, kau jangan fikir anak ni akan membunuh kau. Entah anak ni akan mewarisi tahta kau. Kan macam-macam kemungkinan. Jadi dipujuk dah kek isteri Firaun. Apa kata isteri Firaun? La taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu walada. Dekat ayat ni tuan-puan nak cerita, menampakkan betapa pandainya isteri Firaun bercakap dalam bentuk Firaun akan rasa dia dihormati. Ni sangat penting skill ni. Tuan-puan dengan suami, kalau bercakap, bagi suami kita rasa dia dihormati. Jangan diperlekeh. Catatlah, tulis ke kotak. Penting ni. Tuan-puan, isteri Firaun cakap, La taqtuluhu. Bila menggunakan jamak ni maksud untuk ramai. Padahal mungkin isteri Firaun ni bercakap dengan Firaun seorang. Patut kalau seorang, La taqtulhu. Maknanya, jangan kau bunuh dia. Tapi bila cakap, La taqtuluhu. Itu ada maksud, bila dengan seorang, kita cakap menggunakan kata ganti nama ramai, dalam bahasa Arab itu maksud dia hormat. Mak-mak ni kan, acik-acik belajar bahasa Arab. Ustaz Mano ajar bahasa Arab. Belajar seorang perempuan, ki. Seorang lelaki, ka. Ramai perempuan, kunna. Ramai lelaki, kum. Takkan lepas tu jumpa orang, seorang perempuan, Assalamualaikum. Ada tak buat macam tu? Jumpa lelaki, Assalamualaikum. Jumpa dua lelaki, Assalamualaikumah. Tak ada pula kita jumpa dengan, macam mana cara adik pun. Kita kata Assalamualaikum. Walaupun dia seorang. Sebab apa tuan-puan? Satu, kum tu menandakan penghormatan. Walaupun dia seorang. Dan kum juga, entah-entah ramai lah yang kita tak nampak yang ada kat situ. Jadi tengok tuan-puan, isteri Firaun menghormati suami Dia cakap dengan bahasa hormat. Janganlah kita bunuh dia bang. Dengan hormat cakap. Boleh jadi dia memberi manfaat kepada kita. Perkataan kita ni tuan-puan, orang cerdik cakap. Skill. Apa dia? Dalam rumah tangga, jangan nampak bondo-bondo tu cita-cita seorang. Boleh faham maksud Ustazah ya? Janganlah bang, saya nak anak ni. Saya tak ada anak. Saya nak anak. Entah-entah anak ni dia nombor saya. Seorang dia ya. Bila seorang, orang seorang lain ni tak berkenan. Dia tak rasa manfaat dekat dia. Janganlah bang. Kita kan nak anak. Entah-entah besok. Entah-entah. Ni memang suruh habis dah ni. Entah-entah esok dia bermanfaat kat kita. Boleh jaga saya, boleh jaga abang. Kalau cakap macam tu tuan-puan, lembut tak hati orang dengar? Tak adalah dia kata kau ya. Semua kau ya. Tak. Jadi ini bijaknya. Psikologi isteri Firaun. Kami, puan-puan balik nanti, ambil semua pengajaran ni. Boli goreng pisang. Boli sesuatu yang kita sama-sama suka. Jangan boli yang suami kita tak boleh makan. Dia kucing manis, gaut darah tinggi. Kita sengaja boli kek. Kek apa? Memanglah dia tak berkenan. Carilah sesuatu yang boleh disukai bersama. Manfaat bersama. Itu nama rumah tangga. Betul tak tuan-puan? Apa yang pasangan kita suka kita pakai, kena ambil kira juga. Jangan pokok adik kita ya. Sama ada lelaki atau perempuan. Tiba time nak pakai apa-apa pakaian, warna yang dia suka. Patut kita dah kahwin, warna yang
Kita suka. Betul tak tuan-puan? Ya? Sama ada laki-laki atau perempuan. Bukan tak ada ya zaman Saidina Umar. Seorang perempuan yang nak bercerai dengan laki jumpa Saidina Umar. Saidina Umar pun tengok laki tu. Tak senereh nampan Ya? Makna apa ni? Tak senereh lah. Comot. Kan? Rambut tak bersikat. Saidina Umar kata apa? Tak apa. Kau tinggal laki kau kat Dan. Kau balik dulu. Jadi perempuan tu pun balik dulu. Laki tu tinggal kat Saidina Umar. Saidina Umar kata nanti lepas beberapa hari datang balik. Kita fikir balik. Kita runding balik. Bila sampai beberapa hari tu perempuan tu datang. Saidina Umar suruh laki tu berdiri sebelah Laki tu dah mandi, dah tukar baju, pakai baju lawa, dah sikat rambut, dah berminyak. Ya? Ingat tak minyak zam-zam? Main-main kan letak minyak zam-zam kat rambut dia tu. Contoh lah. Perempuan tadi datang, sampai terpandang-pandang. Siapa handsome sebelah tu? Ya, siapa sebelah tu takkan laki Dan. Iya, dia dah menompat Roman Jadi bila Saidina Umar kata, ni laki kau ni. Macam mana nak cerai ke? Tak jadi. Nak buat balik. Ya. Maksudnya ada bondo tuan-puan. Kesukaan ni kalau rumah tangga kena sama-sama. Bukan isteri kena jaga dia punya penampilan Suami pun sama. Kita buat dogeng kita, mana kita suka tu kita pakai. Suami kita dah kata dah, abang tak ramah kau pakai warna merah. Pokok Dan lah, badan Dan. Itu memang. Itu memang, aduh, kaunselor pun pening kepala. Ya? Tak boleh Kak. Kono pertimbangan kesukaan orang juga. Tengok, belajar daripada kisah-kisah wanita ni. Ini Fir'aunnya bini ni. Bermanfaat kat kita bang. Elok kat kita bang. Jadi bila kita ni, dipikirlah kat Fir'aun tu. Langsung Fir'aun pun kata, okey. Masya Allah. Ada lagi nyambung. Piwit. Dia kata, okey. Masya Allah. Seganeh-ganeh Fir'aun boleh lembut kat seorang perempuan ni. Sebab, ini kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah nak kembalikan anak ni ke emak Tu janji Allah pada emak tadi. Ya Allah, ya Tuhan. Tuan-puan, Allah tak pernah mungkir janji. Kita tak faham kerja Allah. Kita tak faham perjalanan takdir. Kita tak faham. Nak memahami perjalanan takdir, macam mana cara? Yakin. Kita memang tak faham tuan-puan perjalanan takdir ni macam mana. Kita tak tahu pun ke depan. Tapi cara untuk memahami perjalanan takdir adalah yakin dengan Allah. Allah tak pernah zalim. Allah itu adil. Masya Allah. Allah itu pengampun. Allah tu maha mencintai. Allah tu maha menyayangi. Macam Ustazah petang-petang sekarang ni kat KL. Selalu hujan ribut. Kadang Ustazah dalam kereta nak balik rumah. Tengok makcik-makcik yang berniaga orang-orang berniaga kan. Baru nak buka perniagaan kan. Baru nak buka kedai. Hujan ribut tuan-puan. Angin kuat. Kita nampak macam mana dia nak menyusun balik. Kadang-kadang kita bercakap macam ni. Ya Allah kesiannya kan. Tapi usahakan terfikir juga tuan-puan. Hujan dan ribut tu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah tak pernah zalim. Allah maha pengasih. Allah maha penyayang. Sudah pasti itu bukan untuk mengazab. Betul tak tuan-puan? Itu bukan untuk menyakitkan. Kerana rezeki juga daripada Allah. Jadi, bila dengar anak-anak cakap, Ya Allah, kesian Umi, ya Allah. Ustazah rasa bertanggungjawab untuk apa? Untuk mengharmonikan bahasa tu. Ustazah kata, ya, kita kesian. Tapi Allah maha penyayang. Allah maha adil. Ada sesuatu yang Allah nak bagi kepada mereka. Kena cakap macam tu ke anak-anak kita kan. Jangan hujung kesian Apa hujung Apakah Allah nak zalim pada mereka? Kita kena cakap. Ada sesuatu yang Allah nak bagi kat dia orang. Kita doakan. Allah nak bagi dia rezeki jalan lebih mudah insyaAllah. Macam tu lah. Jadi sahabat-sahabat sekalian. Akhirnya, ni sebagai contoh cerita. Betul-betul tuan-puan. Daripada menyusukan anak dalam keadaan takut, bimbang, menyuk-nyorok.
sekarang boleh menyusukan anak sambil menyanyi-nyanyi, tuan-puan. Sebab apa? Senang hati. Disuruh oleh pihak istana, susukan dia sampai habis tempoh Jaga dia ni. Sebab apa? Ini istana punya anak ni. Masya Allah. Masya Percaya dan yakinlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakkallah kepada Allah dan berharaplah dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah cara kita nak menguruskan sesuatu yang di dalam ini. Masa kita dah habis, tuan-puan sekalian, ustazah sekadar mencetuskan saja. Mencetuskan bagaimana hebatnya kisah-kisah dalam Al-Quran akan membantu untuk hati kita kuat. Adapun nak tengok satu persatu, itu mungkin bersiri-siri, tuan-puan, untuk tengok satu persatu kisah-kisah wanita dalam Al-Quran. Tapi sekurang-kurangnya, apa yang telah ustazah sampaikan sikit sebanyak ini, mudah-mudahan menyebabkan kita semua balik nak cari Quran, nak belajar Quran, nak tengok kisah-kisah wanita dalam Quran, nak tadabbur Quran. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini boleh mencetuskan semangat tersebut. Dan sebelum ustazah akhiri, tuan-puan sekalian, ustazah nak bagi buah tangan pada tuan-puan. Yang pertama, ustazah nanti akan, insya-Allah ada pihak yang akan edarkan. Ada edarkan satu kepingan Asmaullahil Husna. Dah sampai dah dapat. Itu hadiah daripada ustazah pada puan-puan semua. Amalkanlah, letak dalam beg, senang nak baca. Lepas kita baca Asmaul Husna tu, kita berdoa pada Allah. Sambil tu kita belajar biar boleh faham lagi tentang makna-makna nama-nama tersebut. Dan kat belakang tu ada nombor akaun Tahfiz Madinatul Hufaz. Kalau rasa nak bersedekah, nak derma bulan Zulhijjah ni, silakan tuan-puan. RM1, 50 sen ke, RM2 ke, terpulang. Ambil lah semangat Zulhijjah 10 yang awal ni kita bersedekah. Sebab ustazah di pihak Mata Hufaz masih lagi sangat